Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. So pada hari ni kita akan masuk kepada chapter ke berapa? Chapter yang keempat chapter yang keempat, iaitu ukur takimetri ukur takimetri. So kita akan tengok apakah dia ukur takimetri ni. Okey. Jadi takimetri itu apa dia? Apa yang dimaksudkan dengan takimetri? Takimetri ni adalah pengukuran cepat. Maksud takimetri ni adalah pengukuran cepat. Okay, yang mana kaedah ukur jarak secara tidak langsung untuk dapatkan kedudukan koordinat x, y, z sesuatu butiran di atas tanah. Yang mana tujuan ukur takimetri ni untuk kita mengukur kedudukan sesuatu titik tu dengan koordinat dengan menggunakan sistem koordinat, iaitu x, y, z. Jadi kita nak dapatkan koordinat titik butiran di atas tanah itu secara x, y, z. Okey, jadi menggunakan total station, biasanya kita akan menggunakan total station untuk cerap, bearing, jarak ufuk, jarak pugak. Okey, dapatkan kedudukan 3D iaitu x, y, z, di mana ukur takimetri total station. So untuk yang ni biasa kita akan guna ukur takimetri total station. Kalau dulu kita guna alat theodolite dan juga staff. Okey, alat theodolite ni untuk mengukur bearing, manakala staff ni untuk mengukur ketinggian. Bearing ini adalah x, y, bearing dan juga jarak. Theodolite ni akan digunakan untuk mengukur bearing jarak, iaitu x, y, manakala staff ni adalah untuk z. Okey, jadi kita ada tiga dimensi untuk penentuan kedudukan sesuatu titik tersebut. Okey, dan sekarang ini yang lebih canggih lah, yang mana kita boleh menggunakan satellite, iaitu GPS. GPS dia akan menggunakan dia punya sistem lah, sistem GPS Global Positioning System. Okey, yang mana GPS ni kita boleh convert kepada x, y, z. Kita boleh convert juga kepada nilai x, y, z. Okey. Okey, itu adalah takimetri. Takimetri ni yang mana pengukuran cepat untuk mendapatkan koordinat suatu titik di atas tanah. Okey, koordinat iaitu koordinat secara 3D, iaitu x, y dan juga z. X, y ni adalah bearing jarak, manakala z ini adalah nilai ketinggian sesuatu titik tersebut. Okey. Okey, apakah tujuan ukur takimetri? Apakah tujuan ukur takimetri? Yang mana tujuannya adalah untuk ukur butiran. Ukur butiran semula jadi dan cipta jadi, semula jadi dan juga cipta jadi di permukaan bumi untuk diplot ke atas plan. Yang mana kita nak cerap butiran, sama ada butiran itu butiran semula jadi seperti pokok, apa dia lagi, bukit. Okey, apa yang semula jadi? Batu ke dan sebagainya lah kan. Itu yang terjadi secara semula jadi. Okey, manakala cipta jadi ni yang dicipta oleh manusia. Okey, seperti bangunan jalan raya, peparitan dan sebagainya lah. Okey, ini tujuan dia, yang mana kita nak cerap butiran yang ada di atas permukaan bumi, sama ada semula jadi ataupun cipta jadi, yang mana kita akan plot di dalam plan. Okey, kita plot dalam plan ni untuk apa? Untuk kita, sebagai contoh, untuk kita hasilkan peta topografi. Okey, daripada takimetri juga kita boleh menghasilkan peta topografi. Topografi ni mana bentuk permukaan bumi, yang mana kita boleh melihat sesuatu kawasan itu dari segi dia punya topo, dari segi bentuk muka bumi di kawasan tersebut. Bila kita tengok plan topo tu, kita akan dapat menggambarkan bentuk muka bumi di kawasan tersebut. Sebab apa? Sebab dia ada data x, y dan z tadi. X, y dan z 3D, dia ada data 3D x, y, z. Jadi kita boleh
menggambarkan ataupun menganggar bentuk muka bumi di kawasan tersebut. Okey. Ada maklumat butiran dan garis kontur bagi tujuan perancangan projek pembinaan. Biasanya peta topografi ni dia akan ada garis kontur. Okey, garis kontur ini menunjukkan ketinggian sesuatu kawasan. Okey. Yang mana apabila peta topo ni biasanya apakah fungsi peta topo pula kan? Fungsi peta topo ni adalah untuk tujuan perancangan projek pembinaan. Okay, dengan adanya peta topo ni kita boleh membuat perancangan projek pembinaan yang mana di peringkat awal dalam projek pembinaan itu biasanya adalah kerja-kerja earthwork, kerja-kerja tanah. Kerja-kerja tanah ni untuk kita buat pembinaan kita kena jadikan kawasan tu kita kena menyediakan kawasan tu platform untuk pembinaan. Yang mana kita kena buat cut and fill untuk ratakan kawasan tersebut. Okey. Kalau sebelum pembinaan mungkin ada kat situ kawasan hutan kan. So kita kena tebang dululah kan pokok-pokok yang ada di kawasan tersebut untuk pembangunan lah. Dan kita kena juga membuat cut and fill lah. Membuat penambakan dan juga pemotongan. Sekiranya ada bukit kat situ, kita kena potong dan tambak pada kawasan yang kurang. Okey. Jadi itu adalah fungsi peta topografi. So bagaimana untuk menyediakan peta topografi? Salah satunya adalah dengan menggunakan ukur tachymetry tadi. Okey, ukur tachymetry dia boleh menyediakan butiran seperti ketinggian dan juga garis kontur untuk tujuan inilah tadi perancangan projek pembinaan ya. Okey. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Nampak tak apa tujuannya? Tujuannya inilah tadi untuk ukur butiran lah. Ukur butiran ni seperti peta topografi lah. Okey. Kalau ukur butiran ni dia lebih kecil daripada topografi ni. Topografi dia lebih besar. Kalau ukur butiran ni dia lebih fokus kepada sesuatu kawasan pembinaan itu saja. Kalau topo ni mungkin negeri lah. Okey. Negeri dia lebih besar lah dia punya kawasannya. Peta kalau peta dia punya skala dia adalah skala apa? Skala kecil kan. Bila skala kecil maknanya kawasan tu lebih luas. Kalau ukur butiran ni dia lebih kepada untuk projek pembinaan, untuk sesuatu kawasan pembinaan tersebut lah. Okey, jadi lebih spesifik lah. Okey, ukur tachymetry total station. Kita tengok dia punya konsep konsep ukur tachymetry total station. Okey. Ia adalah satu kaedah kerja ukur yang berdasarkan konsep pengukuran jarak elektronik di mana semua data-data cerapan dipaparkan pada alat total station. Okey, konsep untuk ukur tachymetry ni senang saja, jangan risau, senang saja. Dia lebih kurang macam ukur aras. Konsep dia lebih kurang macam ukur aras. Tapi cara kerjanya berbeza. Okey. Cara kerja berbeza tapi konsep pengiraan dia seperti kita belajar, ingat tak kita belajar ukur aras kaedah kolimatan. Okey, kaedah kolimatan dia lebih kurang macam kaedah kolimatan lah untuk mendapatkan ketinggian di stesen B. Katakan di stesen A ni kita ketahui dia punya aras laras. Berapakah di stesen B? So kita boleh kira lah dengan kita mendapatkan garisan kolimatan tu. So kita boleh garisan kolimatan tadi kita tolak dengan bacaan staff. So kita akan dapat di stesen B Dia lebih kurang macam ukur aras, dia punya konsep dia lah. Nanti kita akan tengok ni. Okey, H ni apa dia? H ni yang ni lah. H ni adalah horizontal distance, HD H ni adalah horizontal distance, yang mana jarak secara horizontal. Okey, ini adalah total station dan ini pole, prisma lah. Prisma ataupun kita panggil dia sebagai pole. Okey, ataupun mini prisma. Okey, mini prisma. Okey, H ni adalah horizontal distance, D ni apa dia? D ni adalah slope distance.
SD, slope distance, yang mana inilah D ini adalah slope distance, jarak sending. Okey. H tadi horizontal distance, V ni apa? V ni adalah vertical distance, VD, vertical distance. Okey. Untuk V ini, sekiranya nilai ni positif, okey, positif ini menunjukkan apa? Bila butiran lebih tinggi daripada kedudukan total station. Maksudnya apabila nilai V ni dia positif, maksudnya total station ni rendah daripada butiran tersebut, ataupun butiran itu lebih tinggi daripada kedudukan total station. Okey, kalau positif maknanya butiran itu lebih tinggi daripada kedudukan total station alat kita. Maknanya kita duduk kat sini, kita akan cerap di sana. So nilai positif maknanya kedudukan prisma ini lebih tinggi daripada alat. Okey, alat total station. Manakala untuk negatif pula, okey, V nilainya negatif. Maksudnya kat sini bila butiran lebih rendah daripada kedudukan total station. Okey, ini dia punya sudut pugak. Okey, sudut pugak. Okey, HI ni apa? Tinggi alat. So kita kena ukur tinggi alat daripada telinga dia ni. Dia bukan daripada atas ni, tapi dia ada titik center ni. Titik center untuk dia punya teropong. Okey, teropong tu dia ada di tengah-tengah tu. So daripada situ ke bawah. Itu adalah tinggi alat. Okay, ini tinggi alat. Manakala H ni adalah tinggi prisma, tinggi pole, tinggi prisma ni, H. Okey, ini dia punya konsep. Nanti kita akan tengok contoh pengiraan. Senang saja ni. Okey. Okey, penentuan beza tinggi. Okey, beza tinggi. Okey, beza tinggi AB sama dengan AB. Beza tinggi di antara titik A dan juga titik B ataupun stesen A dan juga stesen B sama dengan tinggi alat campur tolak jarak pugak ataupun vertical distance dan tolak dengan tinggi prisma. Okey, itu adalah perbezaan ketinggian. Okey, perbezaan ketinggian maksudnya adalah tinggi alat ini, HI ni, campur dengan, okey, ini adalah, okey, campur tolak V. Okey. Okey, inilah. Ni sama dengan sinilah. Segitiga kan? Okey. Itu maksudnya di situ. Faham tak faham ni? Faham. Faham. Itu dia lebih kurang macam ukur aras kan. Jadi dia punya cara pengiraan dia lah. So kita nak dapatkan tinggi kolomatan ni, ini sebenarnya macam garis kolomatan lah. Garis kolomatan ni perlu campur dengan dia punya dongakan. Apabila kamera ni kamera pula, teropong ini dia dongak ke sana, dia dongak. Sebab apa dongak? Sebab titik B ni lebih tinggi daripada titik A. So dia dongak. Bila dia dongak gini, so kita kena kira juga dia punya vertical distance ni. Kan, vertical distance ni. So kat sini adalah garisan yang paling tinggi. Ini yang kita panggil sebagai yang garisan bagi saya lah, maknanya nak suruh faham ni, dia macam garisan kolomatan tadilah. So sebab tu beza tinggi mesti campur tinggi alat campur dengan plus minus sudut jarak tegak yang disebabkan oleh dongakan teropong tadi. Okey, kalau dia betul-betul horizontal, maknanya tidak ada plus minus V ni kosong lah. Sebab dia horizontal kan? Sebab dia horizontal macam ni. Kalau dia ada dongakan ke atas, kita campur. Kalau dia tunduk ke bawah, kita tolak. Sebab tu dia plus minus dia ni. Okey, jadi beza tinggi kita dapatkan yang ni dia punya paling tinggi, aras yang paling tinggi, iaitu tinggi alat campur dengan
vertical distance. Dan tolak dengan H. Itu kita panggil dia beza tinggi. Okey, perbezaan dua titik, iaitu di titik A dan juga di titik B. Beza tinggi lah. Okey, itu maksud beza tinggi. Okey, ini maksudnya beza tinggi. Sebab tu dia panggil tinggi alat campur tolak V. Tolak dengan H. So kita akan dapat beza tinggi di antara dua titik, iaitu titik A dan juga titik B. Okey. Kenapa plus minus tadi? Sebab sekiranya positive value bila butiran lebih tinggi daripada kedudukan total station, manakala untuk negative value bila butiran lebih rendah daripada kedudukan total station. Okey, penentuan tinggi aras laras. So macam mana kita nak tentukan aras laras di titik B? Okey, aras laras di titik B tadi. Yang mana aras laras di stesen A diketahui nilai dia punya aras laras. Okey, aras laras titik B sama dengan aras laras titik A, okey, campur dengan beza tinggi, campur dengan beza tinggi. So kita akan dapat aras laras di titik A. Okey. Jadi konsep dia lebih kurang macam inilah tadi. Okey, kita ada macam ni. So kata ini adalah titik B yang kita nak dapatkan dia punya. Okey, ini apa dia? Ini adalah dia punya aras laras purata laut. So ini adalah titik A. Titik A yang kita ketahui nilai aras larasnya. Aras laras titik A. Okey, titik A sama dengan katakan 100 So maknanya jarak ini 100 100 meter. Okey, kemudian kita dirikan alat di titik A. Total station kat sini. Kat sini kita letak prisma. Prisma ni untuk tujuan pemantulan gelombang supaya dia boleh mengukur jarak secara automatik. Tidak perlu menggunakan rantai. Kalau dulu kita menggunakan rantai, kita tarik rantai untuk dapatkan jarak. Tapi sekarang ni alat dah canggih, just kita pancarkan gelombang ke prisma dan dia akan dengan pantulan gelombang tersebut kita dapat mengukur jarak. Okey, secara elektronik. Okey, secara elektronik. Jadi di sini prisma. Okey, apabila kita cerap ke prisma, so dia mendongak ke atas sebab titik B ini adalah lebih tinggi daripada titik A. Okey, apabila dia mendongak, so dia akan ada vertical distance kat sini lah. Okey, so kalau saya suka lukis di sini. Okey, sebab apa? Sebab dia kita nak dapatkan dia kat sini ni sama dengan sini lah. Okey. Sebab sudut sini akan sama dengan sudut sini. Okey, theta ni. Okey, sebab apa? Sebab untuk kita faham dia punya, kita nak dapatkan dia punya garisan kolimatan tu. So ini adalah plus minus V, vertical distance. So yang ini adalah tinggi alat, HI, tinggi alat. So garisan kolimatan tadi, aras laras di titik A campur dengan height instrument, tinggi alat, campur dengan vertical distance. So kita akan dapat garisan kolimatan di sini. So berapakah titik B? Berapakah aras laras titik B? Maksudnya di sinilah, daripada sini ke sini berapa? Okey, katakan dekat sini untuk tinggi pole ini 1.2 meter. Tinggi pole. Okey. Tinggi alat pula katakan 1.5 meter. Manakala untuk vertical distance sama dengan 0.910. Okey, berapakah aras laras di titik B? So kita boleh menggunakan formula inilah. Okey, cuba buat. Okey. Aras laras B sama dengan aras laras A. Okey, aras laras titik A berapa? 100.
100. Okey. Campur dengan tinggi alat. Tinggi alat 1.5. Okey. Campur tolak. Kalau kat sini campur lah. Sebab apa? Sebab dia cos B ni nilainya positif. Ini positif. Sebab positif sebab dia dongak ke atas. So campur dengan 0.91. Okey, ini tolak dengan tinggi pol ini 1.2. So kita akan dapat arah selaras di titik B. Berapa? 101 point apa? 21. Maknanya tinggi B ni lebih, ni 100 kan titik A. So dia tinggi sedikit lah, 1 meter daripada yang ni. So yang ni daripada arah selaras perata laut tingginya adalah 101.21. Okey, faham tak? Konsep tachymetry tu. Faham tak? Dia lebih kurang macam ukur aras kolimatan lah. Kaedah kolimatan tu untuk mengira dia kan. Jadi gitulah. Cuma kat sini dia ada vertical distance lah. Dia sebab dia dongakkan tu. Kalau dia ke bawah, tolak lah. So formula kat sini lah. Itu dia punya konsep untuk penentuan tinggi aras selaras dengan menggunakan total station ataupun tachymetry lah. Okey. Itu cara dia lah. Okey, contoh pengiraan di sini, kalau dah faham tadi, kita boleh tengok contoh ni. Kira beza tinggi antara stesen 5 dan butiran X dan arah selaras di kedudukan butiran X tersebut. So sekarang ni kita nak dapatkan arah selaras di titik. Saya suka buat dia punya apa nama ni, arah selaras perata laut, supaya kita boleh faham lah. So sekarang ni kita nak dapatkan tinggi X. Tinggi X daripada mana? Daripada sini ke sini lah kita nak dapat kan. Sini, berapakah tinggi X ni daripada aras perata laut ke permukaan tanah ni? Kita nak tahu sebab titik ketinggian permukaan tanah ini diukur daripada aras laras perata laut. Okey. Jadi maknanya aras laras perata laut ini adalah nilainya 0 meter. Okey. Jadi sebenarnya ketinggian tanah yang kita ukur di bumi ni kita berdasarkan kepada aras laras purata laut. Okey. Kenapa kena ukur daripada aras purata laut? Sebab air kita tak nak air tadi apa? Inilah kan air kan, kalau kita buat di bawah daripada paras air, maknanya kawasan kita tak akan tenggelam. Sebab tu kita ukur daripada aras laras purata laut. Okey. Okey, aras laras purata laut. Sebab purata ni maksudnya dia boleh turun naik lah sebenarnya. Paras ini dia turun naik. Jadi kita ambil purata lah. Kita ambil dia punya purata supaya ketinggian kita ni selamat daripada air lah. Okey, paras air selamat. Jadi kalau bila kita bina dekat situ, dia tak banjir lah kawasan kita tu. Okey, jadi gitu. Okey, jadi macam ni. Maknanya yang ni ketinggian daripada sini ke sini kita dah tahu dah, iaitu berapa? Iaitu 16.235. Ini aras laras stesen 5. Stesen 5 kat sini. Tinggi alat daripada sini ke sini iaitu 1.452. Kemudian kita nak dapatkan ini pula. Ini ni. Okey. Ini sebab dia tinggi. Kalau rendah ni awak campur guna formula lah. Ini konsep supaya nampak faham lah. Konsep ni apabila yang lebih tinggi ni kita boleh nampak. So ini iaitu 2.053. So ini adalah garisan kolimatan tadi. Okay. So untuk dapatkan yang ni, tolakkan dengan tinggi prisma ni. Tinggi prisma ni iaitu 1.25. So kita akan dapat yang ni. Kita akan dapat tinggi X. Okey. Ini adalah yang paling tinggi lah. Okey, sebab contohnya kalau kita ada macam ni. So kita ada satu kayu yang paling tinggi ni.
Kemudian kayu. Okey, ini katakan kayu daripada paras air lah. Okey, jadi kita nak dapatkan ini ke sini. Berapa nilai ni? Tapi nilai ni kita tahu atas ni. Atas ni kita ketahui, katakan A. Ini B ni daripada sini B. Ini berapa? Okey, B tolak A dapat bawah ni. Sebab ini yang paling tinggi kat sini. Okey, begitu juga dengan yang ini. So sebab tu kita nak, ini kita panggil dia kalimatan tadi. Aras kalimatan iaitu yang paling tinggi. So yang paling tinggi tolak dengan yang di sini. So kita akan dapat di bawah ni. Itu maksudnya tadi. Okey, jadi yang ni aras laras ini campur dengan tinggi alat, campur dengan vertical distance, tolak dengan tinggi pool. So kita akan dapat pada tinggi butiran X. Okey. Boleh juga awak boleh buat menggunakan formula ni lah. Kadang soalan dia minta ni, dia kata berapakah beza tinggi. Okey. Berapakah beza tinggi? Jadi susah juga kita kalau konsep yang saya punya ni terus kita nak dapatkan ketinggian di butiran titik X. Tapi kalau soalan kata nak beza tinggi, macam mana? Beza tinggi maksudnya tinggi alat campur dengan vertical distance tolak dengan pole atas ni lah. Tidak termasuk aras laras di titik 5 ni. Itulah, inilah. Awak ingat inilah. Tinggi alat campur tolak V tolak dengan H. So kita akan dapat beza tinggi. Untuk dapatkan aras laras butiran di stesen X ni, aras laras stesen 5 campur dengan beza tinggi. So kita dapatlah iaitu 18.490. Okey, boleh tak ni? Okey, ini tinggi alat iaitu 1.452. Okey. Disebabkan oleh teropong ni mendongak, jadi dia nilainya positif. Jadi kita campur dengan vertical distance iaitu 2.053. Okey, tolak dengan tinggi prisma iaitu 1.25. So kita dapat beza tinggi sebanyak 2.255. Okey, berapakah aras laras butiran X? So aras laras butiran X sama dengan aras laras di stesen 5 campur dengan beza tinggi. Aras laras stesen 5 iaitu 16.235. Okey, yang ni campur dengan beza tinggi ni iaitu 2.255. So kita akan dapat 18.490 ataupun ni lah. Ini dibuat balik je, ditulis balik semula. Okey, jadi dapat ni. Faham tak? Faham ni yang ni? Faham kan? Faham. Okey. So kalau faham okey lah tu. Itulah macam saya cerita tadi lah. 2 kali cerita dah ni. Okey, ni yang okey. Okey, jadi itu cara pengiraan untuk takimetri. Untuk kita mendapatkan aras laras pada titik yang tidak diketahui, ataupun pada butiran yang kita cerap tu. Contohnya kita nak cerap pokok. Kita cerap pokok tu, dengan cerapan kita tadi kita akan dapat mengetahui ketinggian pokok itu daripada aras laras perata laut. Kita cerap je, cerap pokok, cerap bucu bangunan, cerap jalan, cerap jambatan. So kita akan dapat tahu dia punya ketinggian daripada aras laras perata laut. Ataupun kita cerap kawasan lapang, iaitu kawasan yang berbukit kan. Kita nak dapatkan kontur, jadi kita cerap je. Kita cerap supaya kita dapat nilai ketinggian. Jadi daripada nilai ketinggian itu kita boleh buat kontur. Kita boleh menghasilkan kontur. Kita boleh menghasilkan kontur daripada nilai ketinggian tersebut. Okey, sekarang ni untuk pengiraan tadi dah settle kat situ. Itu saja untuk pengiraan takimetri, konsep dia. Okey, jadi kita akan tengok pula macam mana cara kerja untuk takimetri ni. Okey, kalau kita tengok untuk ukur aras, ada cara kerja dia sendiri. Okey, ada cara kerja tersendiri. Mana ukur aras, dia ada ukur aras tertutup dan juga ukur aras memanjang. Begitu juga dengan ukur terabas. Ukur terabas dia ada
ukur terabas melintang dan juga ukur terabas gelung, kan? Dia ada, itu cara kerja ukur terabas dan juga ukur aras. Manakala ukur tachymetry dia ada cara kerja dia juga. Okey, yang mana ukur tachymetry ni dia akan melibatkan kerja-kerja ukur aras dan juga kerja-kerja ukur terabas. Okey. Sebelum kita mulakan ukur tachymetry, kerja ukur aras dan juga ukur terabas perlu disiapkan dahulu. Okey, sebab apa? Sebab ukur tachymetry ni kita nak mendapatkan kedudukan butiran secara 3 dimensional, iaitu X, Y dan juga Z. Okey, X, Y ini adalah ukur daripada ukur terabas, manakala Z ni adalah daripada ukur aras. Okey. Okey, ukur aras ini untuk starting lah. Tetapi Z ni juga kita boleh dapat, Z dan juga X, Y ini kita boleh dapat juga dengan lebih cepat dengan menggunakan ukur tachymetry. Okey, starting kita kena buat dengan menggunakan ukur terabas dan juga ukur aras. Kemudian barulah kita boleh menggunakan ukur tachymetry secara cepat. Mana sebab tu kita panggil tachymetry. Tachymetry ni apa? Ukur cepat. Cepat tu sebab apa? Sebab dia boleh dapatkan X, Y, Z ni secara cepat. Kalau ukur terabas, lambat ni nak buat tu. 4 stesen pun dah berapa hari kan? 1 hari dia buat 4 stesen sahaja. Okey, Z ni pun nak dapatkan satu Z ni dah kena buat ukur aras gelung dan sebagainya, kena check tu untuk dapatkan satu nilai Z ni saja. Susah yang tu kan. Tetapi dia punya ketepatannya lebih tepat berbanding dengan ukur tachymetry. Okey, cuma ukur tachymetry ni lebih cepat. Okey, dia untuk plot untuk kita dapatkan nilai butiran tu okeylah tachymetry. Sebab tu kita panggil dia ukur tachymetry, iaitu ukur cepat. Yang mana dia boleh dapatkan X, Y, Z ni dengan cepat. Okey. Alright. Kenapa saya cakap cepat? Okey, cara dia tadi sebab apa? Sebab ukur tachymetry ni dia menggunakan total station. Dia menggunakan alat total station. Okey, alat total station ini memang digunakan untuk mengukur bearing bearing dan juga jarak. Okey, bearing dan juga jarak. Memang cepat ni ukur bearing jarak ni dengan menggunakan total station ni. Okey. Okey, untuk ketinggian, okey, ketinggian tadi kita akan menggunakan konsep yang tadi yang kita kira tadi. Konsep pengiraan tadi. Ketinggian tadilah. Dengan kita ukur tinggi alat, ukur tinggi pool, kita cerap dekat sini, kita dekat total station ni bukan sebagai bearing jarak saja. So dia boleh ukur juga plus minus V ni. Plus minus vertical distance. Vertical distance dia boleh ukur, slope distance dia boleh ukur, HD dia boleh ukur. Alat ni lah, total station ni dia canggih. Jadi memang cepat lah untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut. Okey, jadi cara kerja untuk tachymetry, yang pertama sekali kita kena buat tinjauan. Okey, tinjauan. Selepas kita buat tinjauan, so kita akan melaksanakan ukur terabas kawalan ufuk. Okey, ukur terabas kawalan ufuk. Kemudian selepas kita dah buat ukur terabas, so kita akan buat ukur aras, iaitu kawalan pugak. Ukur aras. Kemudian barulah kita akan buat ukur butiran, iaitu ukur tachymetry lah kat sini. Okey, ini cara kerja untuk ukur tachymetry. Ada 4 step. Yang pertama, tinjau. Yang kedua, dah tinjau, kita akan buat ukur terabas. Kemudian yang ketiga, kita akan buat ukur aras. Dan yang keempat, kita akan buat ukur butiran. So, kita tengok lebih terperinci. Okey, apakah dia tinjauan? Apakah yang dipanggil sebagai tinjauan? Apakah kerja-kerja yang terlibat di dalam tinjauan? Okey, tinjauan ni apa tujuan dia? Untuk tujuan tinjauan ni adalah untuk perancangan kerja dan juga pemilihan stesen. Kita akan tinjau lah perancangan kerja dan juga pemilihan stesen.
memerlukan stesen yang mempunyai kawalan mendata dan kawalan pugak, iaitu ukur aras ini adalah kawalan pugak, manakala ukur terabas ini adalah kawalan mendata. Okey, dari tachymetry, okey, kita akan dapat ketinggian, iaitu Z, aras selera ataupun spot height, dan kita akan dapat kedudukan ufuk, iaitu XY. XY ini adalah bearing dan juga jarak. Bearing dan jarak. Okey. Okey. Kita pergi seterusnya. Okey, ini spot height. Okay, spot height indicate by a dot point and number or triangle and a height value. So spot height, so dekat sini kita akan dapat lihat dia punya spot height yang ada dot point tu. Okay, dot point. Okay, 5.3 meter. Okay, dia punya spot height kat sini lah. Nilai kontur ni, setiap nilai, setiap garisan kontur ni ada nilai ketinggian dia. Okay, nilai ketinggian itu adalah spot height lah. Okay. Okay, kemudian terabas. Okay, terabas. Okay, yang pertama tadi kita buat tinjauan. Okay, tinjauan untuk kita membuat stesen terabas. Yang mana tinjauan itu kita nak pastikan stesen terabas kita antara stesen 1 dan stesen 2 saling nampak. Stesen 1, stesen 2, katakan stesen terabas kita ada 4 point. So stesen 1 ke stesen 2 saling nampak. 2 ke 3 pun saling nampak. Okey, 3 ke 4 saling nampak, 4 ke 1 kena saling nampak. Jadi kita kena tinjau kat manakah kedudukan stesen yang perlu kita bina, supaya apabila kita dirikan alat stesen di atas stesen tersebut, dia akan saling nampak lah di antara stesen dan juga stesen tersebut. Saling nampak. Jadi kita kena tinjau dulu kat mana kawasan sesuai, dan untuk kita buat datum itu, kita kena pastikan kawasan yang selamat. Okey, jangan pula kita buat stesen kita tu di tengah-tengah jalan. Buat tengah-tengah jalan, kena langgar kena pijak dekat kenderaan, kena sepak dan sebagainya, dah bergerak. Mana kita punya stesen tu telah pun terganggu. So akan menyebabkan berlakunya perubahan pada stesen tersebut. Jadi tidak selamat. Jadi sebab tu perlu tinjau. Kena tinjau kat manakah kawasan yang selamat untuk kita buat dia punya datum, untuk kita buat stesen untuk kita punya stesen terabas tersebut. Okey, kena tinjau. Okey, itu tujuan tinjauan. Kemudian apabila kita dah buat stesen terabas itu, kemudian kita akan start untuk buat kerja-kerja ukur terabas. Okey, dah buat kerja ukur terabas. Okey, pengambilan butiran di atas dibuat atas stesen kawalan ufuk. Maknanya stesen tu buat dulu. Stesen tu kita dah buat dulu, baru kita akan buat ukur terabas. Okey, tetapkan stesen guna keadaan ukur terabas. Tetapkan stesen guna ukur terabas. Okey, patuhi syarat ukur terabas sekurang-kurangnya kelas kedua. Okey, iaitu kelas kedua selisih terabas, selisih tutup terabas adalah 2 minit 30 saat. Okey, jarak di antara diambil hampir kepada 0.01 meter. Okey, tikaian lurus 1/4000 ke atas. Okey, merangkumi keseluruhan kawasan ukur. Okey, kat situ itu adalah untuk step yang kedua. Yang pertama tadi tinjau. Untuk buat tachymetry kena tinjau. Kemudian dah tinjau kita mana tinjauan tadi dah termasuk kita dah bina stesen terabas lah. Tinjau dan kita akan letak stesen. Dia letak stesen, so kita step yang kedua kita akan buat kerja-kerja ukur terabas. Okey. Kita akan buat kerja terabas, iaitu kita buat kawalan ufuk lah. Okey, dengan mematuhi syarat-syarat seperti inilah. Paling kurang kena kelas yang kedua. Okey, itu step yang kedua. Dah buat ukur terabas, so kita akan buat kawalan pugak pula. Kawalan pugak ni adalah ukur aras lah, iaitu keadaan ukur aras. Okey, pindahkan ketinggian daripada BM, benchmark. BM ni adalah benchmark, ke stesen terabas. Okey, stesen terabas tadi dia tidak ada nilai ketinggian. Jadi kita perlu pindahkan nilai tinggi daripada benchmark yang berhampiran ke
stesen terabas kita. Stesen terabas tujuannya adalah ketinggian aras laras dapat disebarkan ke setiap butiran yang dicerap. Okey. Contoh dia lah, contoh. Hasil kerja ukur aras dan terabas. Okey, sebelum kita buat tachymetry, kita kena ada step yang pertama tadilah Yang pertama tadi apa? Tinjau Yang kedua ukur terabas Yang ketiga ukur aras. Yang keempat barulah ukur tachymetry. Tinjau tadi kita akan tinjau, kita pastikan stesen 1 tadi dengan stesen 2 ini saling nampak. Stesen 2 ke 3 saling nampak, stesen 3 ke 4 saling nampak, 4 ke 1 ni saling nampak. Itu tinjau. Dan juga kita kena pastikan apabila kita dirikan alat di stesen 1, kita boleh mencerap butiran semaksimal yang mungkin. Maknanya butiran di kawasan sinilah, butiran yang ada di kawasan sekitar stesen 1. Okey, kalau ada bangunan lah. Di stesen 2 kita boleh mencerap maksimum mungkin di kawasan di sini, di kawasan dekat dengan stesen 2. Dan kita boleh mencerap semaksimal yang mungkin di kawasan stesen 3. Okey. Dan juga kita boleh mencerap semaksimal yang mungkin di kawasan stesen 4. Itu tinjau tadi. Kita nak make sure stesen yang kita buat itu kena minimum stesen untuk terabas berapa tak silap saya 4 kot. 4 Jadi kita buat ini dengan kita pancang kita punya stesen ni, kita bukan pancang saja. Kita pancang ini maknanya kita make sure dia boleh cerap. Okey, katakan kat sini ada bangunan. Kita duduk alat kat sini, kita boleh cerap bucu ni berapa, sini berapa, sini berapa, sini berapa. Ketinggian tu, katakan sini ada pokok. Okey, kita boleh cerap pokok ni. Duduk sini kita boleh cerap banyak benda, butiran di stesen 2. Kemudian kita pindah pula di stesen 3. Kita boleh cerap banyak benda. Itu tujuan tinjauan tadi. Okey. Dah tinjau. Okey, tinjau ni termasuk kita dah buatlah kita punya stesen dekat sini. Okey, kalau menggunakan kayu, gunakan kayu. Kalau menggunakan paku payung, kita guna paku payung. Kalau guna pipe, guna pipe. Sudah tanam siap-siap. Dah tanam siap. Okey, so kita akan pergi kepada step yang kedua, iaitu kita akan buat ukur terabas. Okey. Ukur terabas, tadi stesen tadi dia tidak ada lagi bearing jarak ni. Dia tidak ada lagi bearing dan juga jarak dekat sini. Ni tak ada lagi ni. So macam mana kita nak adakan bearing jarak daripada stesen 1 ke 2 ni? Kita akan buat ukur terabas. Okey, kita buat ukur terabas. Apabila kita buat ukur terabas, kita akan dapat bearing dan juga bearing mutamat dan juga jarak mutamat tadi. Faham tak? Okey, dah dapat bearing jarak, bearing mutamat dan juga jarak mutamat setiap stesen ini. Kemudian bearing jarak ini adalah nilai X, Y tadi. Okey, X, Y. Okey, sekarang ni ukur tachymetry kita nak dapatkan 3D, iaitu X, Y, Z. So Z mana? Z kita akan buat ukur aras. Okey, ukur aras, katakan TBM. TBM ini TBM ni dibuat dengan kita refer daripada BM, benchmark. Ni katakan jalan. Ni jarak BM ke TBM ni katakan 2 km. Okey, ini kawasan kerja kita. Ni kawasan, ini kita punya site, site wood Ini kawasan kerja kita lah. Okey, benchmark di tepi jalan.
2 km daripada kawasan kerja kita. Jadi kita perlu establish TBM di sini. Kita kena establish TBM di kawasan berhampiran dengan kerja kita. So kita kena refer dekat benchmark. So daripada benchmark kita akan fly level ke sini. TBM ni asalnya tidak ada nilai ketinggian. Kita refer dekat benchmark. Benchmark ni memang ada nilai ketinggian, iaitu nilai Z lah. So kita fly level ke sini. So TBM ini kita akan dapat nilai Z. Okay. Dah dapat nilai Z di TBM, kita akan fly lagi sekali ke setiap stesen terabas kita. Maknanya kita akan fly ke stesen 1, ke stesen 2, okay, ke stesen 3 dan juga ke stesen 4. Macam mana nak fly tu? Kita akan buat lagi sekali ukur terabas. Ukur terabas pula. Ukur aras. So ukur aras ni, yang ini biasanya senang sedikit. Ukur aras yang ini kita akan buat banyakkan pandangan antara. Okay, banyak pandangan antara sebab apa? Kalau yang ini kita buat depan belakang. Daripada benchmark ke TBM ni kita buat depan belakang. Depan belakang. Sebab jaraknya ini dia daripada sini ke sini kan. Sebab ini dia ada 1, 2, 3, 4. So kita buat satu titik pindah pun dah cukup. Okay, satu CP pun dah cukup. Sebab kita duduk dekat sini, kita boleh cerap ni. Sini satu pandangan, katakan ini pandangan belakang. Belakang antara hadapan. Habislah. Jadi lepas tu tutup, dah habis lah. Itu saja. Kemudian kita mungkin 2 CP. So kita mungkin kat sini antara. So kita akan cerap balik ke BM. Okay. Sekejap Okay, jadi tak apa, mungkin ada satu lagi gambar. Okay, ni itu akan terangkan bagaimana nak buat kerja ukur aras. Yang ni lebih kepada ukur terabas lah. Gambar rajah ni lebih kepada ukur terabas. Yang mana ukur terabas tadi, kenapa kita buat ukur terabas? Untuk dapatkan bearing dan juga jarak untuk setiap stesen ni lah. Dah dapat bearing, jarak, mutamat tadi. Jadi dah selesai untuk terabas. Okay, ukur aras pula kita akan pergi kat sini. Okay, ukur aras di sini maknanya kita dah selesai dah buat ni, kita dah establish dah TBM ni. TBM ni establish daripada benchmark di sini. Benchmark kita dah ukur kat sini. So kita akan dapat nilai Z kat sini. So daripada Z ini kita akan make sure supaya di stesen 1 ni ada nilai Z dia. Stesen 2 pun ada nilai Z nya. Stesen 3 ada nilai Z. Stesen 4 ada nilai Z. Supaya setiap stesen ni akan ada X, Y, Z sebagai rujukan. X, Y, Z. X, Y, Z. Ini pun nak kena ada X, Y, Z. Jadi X, Y tadi kita dah selesai tadi. Sebab kita dah buat ukur terabas, dah dapat X, Y. Z ni macam mana? So kita akan buat lagi sekali ukur aras. Yang mana kita start dengan alat dekat alat aras di sini, di B. So kita akan start dengan pandangan apa mula-mula? Pandangan A. Kita start dengan A ni. Dia buat kat sini, kita ambil contoh ni. Dia start dengan titik A. Okay, titik pindah ni CP1, ini adalah CP2. Titik pindah yang pertama, dia akan start dengan di TBM lah. Dicerap dekat TBM sebagai pandangan belakang, cerap pandangan hadapan. Kemudian dia pindah kepada CP2, duduk kat tengah-tengah ni. Okay, CP2 di tengah-tengah, dia akan cerap ini sebagai pandangan belakang dan ini cerap sebagai pandangan antara. Cerap ini sebagai pandangan antara dan tutup balik di TBM sebagai pandangan hadapan. So habis. So kita akan buat calculation. So kita akan dapat nilai Z pada setiap stesen tadi. Okay. Ukur aras saya rasa awak dah faham kot. Cuma untuk dekat terabas ini kita banyakkan pandangan antara lah.
Kalau dekat BM ke TBM ni kita tidak ada pandangan antara. Kita ada depan belakang saja. Sebab kat sini sebab dia titik dia macam tu, so kita boleh buat pandangan antara. Jadi apabila selesai tu kita akan ada setiap stesen tu akan ada XYZ, 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 XYZ. Barulah kita boleh start buat kerja ukur tachymetry. Okey, tachymetry ni untuk kita cerap butiran yang ada pada sekitar kawasan stesen 1 ni, kita stesen 2 ini, stesen 3 ni, stesen 4 ni. Kita dah cerap. Selepas kita cerap, kita akan plot. Okey. Kita akan plot. Okey, kita akan plot. Inilah. Ini contohnya dekat stesen 4. Okey. Kita akan cerap lah pokok, jalan, bangunan. Okey. Bila kita dah cerap, kita akan dapat hasil akhir dia. Jauh lagi tu akhirnya. Kita tengok balik tadi satu-satu lah. Okey, daripada sini kita akan cerap lah. Cerap butiran di kawasan sekitar stesen ini. Okey. Tidak semestinya semua stesen kita kena duduk. Tidak semesti setiap stesen untuk ukur tachymetry. Tidak semestinya pada setiap stesen kita duduk kita kena cerap. Tidak. Sekiranya tidak nampak sajalah. Kalau dekat satu ni boleh cerap semua, satu pun dah cukup. Okey, mungkin kita duduk kat satu ni, cerap. Kat sini ada bangunan kat tengah ni, tak nampak sebelah sini. So kita kena pindah di stesen 3 untuk cerap di kawasan sini. Begitulah. Okey, jadi kita pun boleh start dengan kerja ukur tachymetry. Okey, tachymetry, apakah dia punya peralatan? Okey, cerapan butiran ukur kedudukan semua jenis butiran yang terkandung dalam kawasan kerja lah. Okey, cerapan butiran ni maknanya kita akan cerap semua butiran yang terkandung di dalam kawasan kerja kita, dalam kawasan dan juga di sempadan. Sempadan tu kita akan lebihkan dalam 20 meter daripada sempadan kawasan kita tu untuk kita dapatkan juga butiran lah. Maksudnya ini kita punya kawasan terabas kat sini. Okey, dalam ni adalah kawasan terabas. Okey, dan kita kena cerap juga 20 meter daripada kawasan 20 meter daripada border. Kena cerap juga 20 meter daripada. Okey, 20 meter ni kena cerap. Jangan kita cerap dalam kawasan terabas saja, tak boleh. So kita 20 meter daripada luar kawasan terabas pun kita cerap juga, supaya kita dapat mengetahui kedudukan kawasan kerja kita. Kalau kita cerap kawasan kerja kita je, kita tengok kat mana ni, kita tak nampak kat mana kawasan kita tu sebenarnya. Jadi sebab tu kena lebihkan dalam 20 meter supaya kita dapat mengetahui kedudukan kawasan kerja kita. Okey, peralatan yang digunakan yang pertamanya adalah total station, tripod, satu total station, satu tripod dan juga prisma mini atau campur dengan pole. Pole ni tiang lah. Prisma mini yang ni lah. Okey, prisma mini dan juga pole. Okey, biasanya prisma mini ni 2 lah. Biasa kita ambil dalam 2. Okey, 2. Yang ni 1, ini 1. Okey, minimum 2 lah. Kalau lagi banyak lagi cepat. Okey, ini adalah alat total station. Okey, alat total station. Ini tripod, ini pole dan juga ini adalah mini prisma. Okey, jadi data yang dicerap oleh total station, apakah data yang dicerap oleh total station? Yang pertamanya adalah horizontal distance. Kemudian horizontal bearing, bearing horizontal. Kemudian aras laras station dari ukur aras. Okey, ni data yang cerap lah. Yang ni bukan daripada aras laras, ini bukan daripada alat station tak boleh ukur lah aras laras ni. Aras laras ni kita daripada ukur aras. Okey, yang color yang ada merah ni saja yang dicerap oleh total station. Okey, tinggi total station. Okey, tinggi total station pun tak boleh cerap. Tinggi total station ni kita tak boleh cerap. Alat tu tak boleh cerap, tapi kita kena ukur lah. Yang dicerap oleh total station, okay, jarak, bearing dan juga VD. Yang ni kita ukur dengan
menggunakan pita ukur. Okey, yang ni alat aras lah. Okey, dapat. Okey, tinggi session ni, height instrument ni kita ukur pakai pita ukur je. Okey, tinggi prisma pun kita pakai pita ukur. Nampak ni dia ukur, pita ukur. Tinggi ni dia akan ukur kepada tengah-tengah prisma ni. Dari bawah ke sini dia akan ukur lah. Ini kita panggil, ini adalah ketinggian H. Yang ni daripada sini ke sini ni adalah H kecil. Okay, yang ni dia punya titik tengah ni, dia punya telinga dia ni. Dia akan ada macam tu lah. So daripada sini ke bawah. Okay, ke bawah lah. Ketika ini tripod. So ini kita panggil dia sebagai apa dia ni? HI, height instrument. Okay. Okay, jadi untuk kerja tachymetry ni perlu bermula dengan 3 stesen terabas. Okay. So kita ada stesen 1, 2, 3. 1, 2, 3. So katakan kita nak guna di stesen 2. So kita akan dirikan alat satu stesen di stesen 2. So kita akan letakkan prisma di stesen 1 dan juga prisma di stesen 3. Okey, jadi kita kena semak dahulu dia punya bearing jarak di yang kita nak pakai tu. Semak dululah. Okey, jadi kita akan masukkan bearing daripada 2 ke 1 ke dalam alat ini. Sebab daripada ukur terabas kita dah ada nilai bearing jarak ni. Okey, kita akan masukkan setkan ke dalam alat ini bearing daripada 2 ke 1 dan kita akan pusing alat ini. Kita akan cerap pada 3. Adakah kita dapat bearing jarak daripada 2 ke 3 seperti mana dalam plan terabas? Okey. Ataupun tengok dia punya ralat lah. Ralat yang dibenarkan lah. Okey. Iaitu 2 minit 30 saat. 2 minit 30 saat. Ataupun kalau nak lagi okey, 20. Setiap satu session berapa? 20 berapa? Yang untuk 20 saat 20 saat. Okey, check. Maknanya kalau dia plus minus 20 second, bezanya maknanya session ni boleh diguna pakai lah. Okey. Okey, jadi bila kita dah semak, so barulah kita boleh cerap pada butiran yang kita kehendaki. Sebab apa? Sebab kita dah orientasikan alat ini dengan menggunakan bearing dan juga jarak yang ada pada terabas, titik terabas, iaitu stesen 1 dan juga stesen 2. Okey, kita guna bearing jarak dekat stesen 1 dan 2 dan semak pada stesen 3. Semak, kita key in bearing jarak daripada stesen 2 ke 1 dan kita semak pada 3. Dah semak, okey. So barulah kita akan start cerap butiran tersebut. Okey. So apabila kita dah semak, kita ini katakan dia semak menggunakan session 4-3 4-3. Dia dah semak. Kemudian dia ini dia biasanya tachymetry ni kita akan masukkan sajalah 4/3 dan kita akan cerap lah. Sebab dia punya ketepatan ini tidak memerlukan ketinggian ketepatan yang tinggi untuk yang ni Okey. Jadi biasanya dia akan 4/3 lah. Dia akan masukkan bearing 4/3 dan dia akan mula cerap. Dia akan mula cerap pada butiran tersebut. Kenapa kita masukkan bearing 4/3 ni ke dalam alat tu session? Sebab apa? Sebab kita nak orientasikan alat kita tu supaya kita boleh mencerap
bearing butiran itu dengan arah yang dengan direction yang betul. Okey, dengan direction yang betul. Sebab alat translation ini dia tidak seperti kompas. Tidak seperti kompas. Kalau kompas ni memang dia punya paksi dia memang arah utara. Arah utara dia memang paksi dia. So tapi alat translation ni dia tidak ada. Dia tidak ada. So dia tidak ada ni lah paksi Dia tidak ada paksi. Jadi macam mana nak buat tu? Kita kena masukkan bearing lah, supaya kita boleh orientasikan alat alat translation inilah. Kita masukkan bearing 4/3. Jadi alat ini dah diorientasikan. Jadi katakan arah utaranya ke atas, belah atas lah, nose. Macam mana kita nak pastikan nose ke atas? Kita masukkan bearing ni 4/3 dalam alat ni. So barulah kita boleh cerap butiran dekat bucu ni. Okey, cerap lah. Okey, itu tachymetry lah. Okey, kita masukkan bearing, dirikan alat dekat section 4, ukur tinggi alat, ukur tinggi pole. Okey, kemudian kita masukkan bearing daripada 4/3 dan kita akan mula mencerap pada titik butiran yang kita nak cerap lah. Okey, jadi untuk bangunan biasanya kita akan cerap 3 bucu. Untuk bangunan kebiasaannya kita akan cerap 3 bucu dah cukup. Tak perlu 4. 3 bucu dah cukup. Kenapa? Kenapa bangunan kita cerap 3 bucu saja? 1, 2, 3. Okey, tak perlu yang ini. 3 dah cukup. Sebab apa? Sebab nanti dalam AutoCAD nanti kita akan buat, kita dah ada yang ni. So kita dah ada yang ini. Nanti kita boleh copy ni letak sini. Kita boleh copy lah ini, kita copy ni letak sini. Okey, jadi kita boleh plot lah yang ni. Yang tak ada ni tak apa, kita dah ada yang ni. Kita copy letak kat sini, ni letak kat sini. Jadi kita dah dapat bentuk bangunan tersebut. Okey, 3 bucu dah cukup. Jalan pun kat sini kena ada 1, 2, 3 untuk supaya kita boleh plotkan dia punya lengkung. Okey, so kalau kat sini, sini ke hujung satu jalan kat sini. Okey, sini 1 pun dah cukup. Kalau nak tambah lagi 1 kat tengah pun boleh. Okey, pokok 1 point saja. Okey. Okey, apa lagi? Okey, kalau ada longkang, kalau ada longkang besar katakan, kita boleh juga cerap ataupun untuk cross section kita boleh mengukur secara manual. Kita akan masukkan dalam buku catatan kita. Katakan jarak daripada sini ke sini ni 1 meter. Ini pun 1 meter. Okey, ini kecerunan dia berapa. So tinggi ni berapa. Kita boleh ukur secara menggunakan Peter tape lah untuk cross section ini. Tetapi kalau kita nak masukkan invert level, kita letaklah pole kat sini, tengah-tengah ni. Kita akan cerap menggunakan alat untuk kita mendapatkan invert level. Maknanya ketinggian dasar longkang tersebut. Okey, kalau kan longkang tu ada, biasa longkang kat tepi jalan ni. Okey, di tengah-tengah ni kita cerap sini 1, kita cerap sini 1. Kita nak dapatkan arah aliran air. Yang ni tinggi ke yang ni rendah. So kita kena letak di tengah-tengah untuk dapatkan invert level. Kita dapatkan invert level ketinggian. Okey. Okey, adakah kenderaan kita boleh cerap? Okey, kenderaan tak boleh cerap sebab kenderaan itu dia tidak tetap, tidak kekal di situ. Kalau kita cerap hari ni, kita cerap di kawasan parking tu, kita cerap hari ni kereta kancil, esok kereta Hilux. Dah tak boleh. Jadi benda yang tidak kekal tidak perlu dicerap. Kita cerap benda yang kekal. Sama ada butiran semula jadi ataupun butiran semula jadi dan juga artificial lah. Apa tadi? Satu lagi tadi.
yang buat buatan manusia. Okey, yang kekal lah kat situ Okey, kalau ada sum, okey, sum kita cerap juga sum. Okey, untuk longkang ni biasanya dia akan ada sum. Untuk manhole lah, manhole so kita cerap lah. Mungkin 2 bucu pun dah cukup. 2, 1, 2 dah cukup dah. Yang ni dia punya ukuran dia nanti kita boleh catat dalam buku pun boleh. Ataupun dekat, biasanya sum dia akan kalau yang bulat ni kita akan cerap di tengah je. 1. Kalau jenis bulat kita akan cerap di tengah. So diameter dia kita akan isi dalam buku catatan. So, supaya kita boleh lukis dalam AutoCAD dia punya diameter dia lah. Kita dapat satu titik tengah, so kita akan plot dekat dalam AutoCAD. Okey, itu adalah cerapan ukur butiran dengan menggunakan tachymetry Okey, jadi dalam pembukuan pula, macam mana kita tengok pembukuan pula macam mana? Okey. Okey, pembukuan dan juga hitungan. Okey, yang pertama butiran linear. Okey, butiran linear ini seperti pagar, jalan raya, sungai dan juga landasan kereta api. Ini kita panggil sebagai butiran linear sebab apa dia linear lah, lurus. Okey, pagar, jalan, sungai. Okey. Yang kedua, butiran yang terpencil seperti pokok, bangunan, menara dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah ketinggian selera, iaitu spot height. Spot height untuk menghasilkan kontur. Okey, spot height pun kita kena ambil lah. Kalau ada kawasan lapang, so kita kena ambil dia punya ketinggian. Okey, kita ambil dia punya ketinggian. Contohnya kat sini, kat sini kawasan lapang belah sini tak ada apa-apa. Tidak ada pokok pun tak ada, padang je ada. So kita boleh ambil spot height lah. Contohnya ni dia ambil S1, S2, S3, S4, S5, S6. Ini adalah spot height lah ni. Ini spot height. Dia ambil ni. Dengan adanya ketinggian ini, kita boleh plot garisan kontur nanti. Okay, jangan pula kalau kawasan tu tak ada apa-apa, ada padang je, kita tak ambil, tak boleh. Kalau kawasan itu di dalam kawasan kerja kita kena cerap. Kita kena cerap dia sebagai spot height. Okay, sebagai spot height tadilah. Iaitu kita panggil dia sebagai ketinggian selera ataupun spot height tadi untuk menghasilkan kontur. Okey. Cerapan dan prosedur, data cerapan dan juga prosedur. Okey, pembukuan secara terus di lapangan. Okey, biasanya kita akan catat terus di lapangan. Apa yang kita rekod? Yang pertama adalah tinggi alat. Yang kedua tinggi prisma untuk setiap butiran lah. Okey, bearing, unit darjah dan minit. Okey, bearing ini kalau kita dia dah sehingga darjah dan juga minit lah. Contohnya 180 30 minit. Itu saja. Yang belakang ni tak perlu. Okey, yang walaupun alat translation tu boleh baca sehingga saat, tetapi untuk ukur tachymetry kita hanya ambil darjah dan minit sahaja. Okey. Jarak mendata HD. Okey. Okey, manakala untuk tachymetry kita hanya menggunakan penyelang kiri saja. Okey, kalau terabas kita akan menggunakan kiri dan kanan. So ini kita menggunakan penyelang kiri saja. Okey, terabas tu sebab kita terabas tu kenapa kiri kanan, sebab kita nak pastikan kerja terabas kita itu pada kejituan yang tinggi. Okey, sebab tu kita semak balik pada penyelang kanan. Yang ni kita apply. Kita apply daripada terabas. Terabas tu mesti kena buat penyelang kanan kiri sebab terabas itu adalah sebagai rujukan. Sebab tu kita panggil ukur terabas itu adalah kawalan ufuk sebab dia sebagai reference. Bila reference mesti kena buat dengan kiri dan juga kanan dan perlu mengikut tata cara kerja ukur terabas kelas kedua. Okey, paling kurang kelas yang kedua. So ini menggunakan penyelang kiri saja. Kemudian catatan butiran dan juga lakaran butiran. Sebelum kita buat kerja ukur tachymetry, kita perlu buat lakaran. Okey, lakaran dan juga dia punya kod.
kod butiran kod butiran Contohnya kita boleh lakar dulu. Contohnya kat situ memang dah ada jalan kan. Dia ada jalan, kita lakarlah jalan tu dulu. Okey, katakan jalan ni kita nak 3 titik, kita buat 3 titik. So kita buatlah R1, R2, R3. Kat sini dah ada pokok. Semasa tinjau tu kita dah buat lakaran. Okey, sini ada satu pokok pokok kita buat PK1. Okey. Kalau ada beberapa jenis pokok, kalau pokok durian, kita buatlah pokok durian macam mana? PKD 1. Okey, kita dah tanda kod ni. Kita dah rancang dulu kod, tinggal lagi kita duduk je kat session, kita akan serap seperti mana yang kita rancang itu. Lebih sistematik. Lebih sistematik Ada juga yang kita tak rancang, tiba-tiba nak ambil pun boleh, kita just tambah dekat dalam kita punya lakaran tu lah. Kenapa lakaran tu penting? Lakaran ini penting apabila mana untuk kita plot di dalam AutoCAD nanti. Di dalam AutoCAD nanti kalau tidak ada lakaran itu, kita akan jadi pening. Sebab data-data yang ditransfer ke dalam AutoCAD, dia hanya nilai ketinggian saja. Titik dan juga bearing jarak tu ada, ketinggian ada, tapi dia punya kod tu ada juga, kita boleh masukkan. Cuma tanpa bantuan lakaran, kita tidak boleh menganggar titik tu dengan mudah. Sebab dia gambar nanti apabila kita dah plot kat dalam AutoCAD, dia akan keluar PK1, PK2, titik je. Ni root 1, root 2, root 3. Okey, dia titik je. Macam mana kita nak sambung titik tu tanpa bantuan lakaran? Kan susah tu. Kalau ada lakaran, okey, jalan ni macam ni, 1, 2 sambung sini. Okey, kita sambung. Okey, pokok ni kat sini satu. Bergantung kepada lakaran. Jadi senang. Senang untuk kita proses di AutoCAD. Itu tujuan lakaran, jadi penting lah. Okey, ini pembukuan untuk tachymetry. Okey, dia punya pembukuan macam ni Ini faham ni dari station. Okey, dari station 1 ke station 10, arah selaras station. Okey, ini tinggi alat, ini bearing, sudut pugak, jarak mendatar, tinggi prisma, jarak ufuk, arah selaras dan catatan. Catatan ni kita kod tadilah. Kod ni katakan jalan 1, ni tiang 1, ni ni apa J. Ni apa dia, inilah kita punya kod tadi. Kod ni kena refer dekat lakaran tadilah. Okey, macam mana? Ini contohnya, ini kita dirikan alat kat mana? Kita dirikan alat di stesen 1 lah. Kita dirikan alat di stesen 1. So kita masukkan bearing ke alat ni, bearing daripada 1 ke 10. Bearing 1 ke 10 ni adalah inilah bearingnya. Okey, bearing 1 ke 10 kita masukkan ke dalam alat, iaitu 35055 masuk ke dalam ni. Okey, dah masuk, barulah kita akan cerap daripada 1 ke sini. Dari 1 ke T1, daripada 1 ke J1. Yang ini reference, R1 ni reference reference 1. Reference sebab ini yang kita masukkan. Bearing ini adalah bearing yang kita refer terabas. Okey, refer. Okey, refer terabas bearing ni. Kita masukkan ke dalam alat, iaitu bearing 1 ke 10. Kemudian kita ukur arah selaras dah ada. Kita tulis arah selaras stesen 1 ni berapa. Yang ni daripada ukur aras. Dah ada. Okey, arah selaras ini arah selaras untuk stesen 1 Okey. Bearing ini bearing apa? Bearing daripada 1 ke 10. 1 ke 10 Okey, jarak ini jarak apa? Jarak daripada 1 ke 10. Tinggi prisma ni adalah tinggi prisma lah. Tinggi pole tadi. Pole. Biasanya kita akan set sama saja. Pole tu kalau ada dua pole yang kita guna, kita set kedua-dua pole itu
sama tinggi. Senang. Senang. Kecuali tempat yang betul-betul tidak perlu adjustment, kita akan adjust lah. Mungkin tempat itu mungkin tak banyak, so yang lain kita guna sama saja untuk supaya mudahkan kerja. Okey, jarak pugak kita ukur lah daripada 1 ke 10 itu berapakah jarak pugak dia, vertical distance lah. Manakah alat kat sini kan dia pergi sana ukur kan prisma tu, so dia akan ada jarak pugak ni yang segitiga tu. Okey, arah selaras ni kita kira lah dengan menggunakan arah selaras titik ni biasanya sama dengan arah selaras titik reference 1.7 Oh, okey. R1 ni bukan reference. Ini memang butiran. Maknanya dia terus arah selaras titik 1 ke 10. Okey, terus buat. Sepatutnya dia macam ni Dia kat sini tak ada ni. Ni patutnya tak ada. Ni macam ni lah. Ni 8 ke 7, yang ni tak ada lah. Kat sini tak ada Okey. Sepatutnya di sini tidak ada. Sepatutnya kalau ada pun dia sama dengan inilah. Dia sama lah. Kalau ada pun dia akan jadi sama. Okey. Sebab ini adalah stesen 10. Di sini adalah stesen 10 sepatutnya. Ini STN 10 lah. Betul lah 10. Sekejap Biasanya tak ada sini. Kalau ada pun ini memang kat 10 punya, dia punya arah selaras titik 10 nya inilah 1.7. Okey. Betul lah tu. Sebab arah selaras titik 10 tak perlu lagi kita kira arah selaras ni, sebab kita dah buat dengan ukur aras tu. Kan, stesen 10 ni dah ada arah selarasnya. Jadi sebab tu kat sini kita tak perlu tulis. Kalau nak tulis pun boleh juga ni. Ini sebenarnya stesen 10. Sebab prisma tu duduk di 10, alat di 1, prisma di 10. Jadi kita akan dapat ketinggian pada prisma tu. Okey. Okey. Jadi kita dah set tadi 1 ke 10. So kita kita halakan teropong ke T1, kita akan dapat bearing ni. So kita akan dapat jarak ni, kita akan dapat sudut pugak ni. Kemudian kita halakan ke J1 pula, kita akan dapat bearing ini, kita akan dapat jarak ini, dan kita akan dapat sudut pugak, jarak pugak yang ini. Okey, yang ini kita kira lah macam biasa dengan menggunakan formula ini. Okey, cuba kita masukkan kira J1 J1. Okey, macam nak kira arah selaras stesen A berapa? Iaitu 1.902 campur dengan tinggi alat berapa? 1.53. Okey, tolak dengan V. V dia berapa ni? Yang kita nak kira J V dia negatif kan? Negatif tolak lah. 0.184. Okey, tolak dengan H. H dia 1.35. Dapat tak ni? 1 dapat Okey. Jadi untuk arah selaras ni kita menggunakan formula yang kita belajar tadi lah. Macam tu. Okey, dah siap semua. Kita dah cerap, dah tak nampak lagi dah. Kita pindah kepada stesen 8. Kita dirikan alat pula dekat stesen 8. Diri alat dekat stesen 8. Kita semak kita masukkan bearing daripada 8 ke 10 ke dalam alat ni untuk orientasikan alat. Barulah kita akan cerap ke butiran W1, cerap kepada 2, 3, 10 dan seterusnya. Okey, apa yang kita rekod adalah bearing
jarak, ini memang samalah tinggi pole. 3 benda ni yang kita rekod. Yang penting sekali adalah bearing, jarak dan juga vertical distance. Yang lain ni kita calculate. Yang ni memang tapi yang starting kena ukur lah dia punya tinggi alat ni dengan menggunakan pita tape. Yang ni arah selaras ini kita dah refer dekat arah selaras di titik di sesi 8 dah ada, dengan kita dah buat ukur arah tadi dah ada ni. Ini sebagai reference, ketinggian reference. Daripada ketinggian reference ni baru kita dapat hasilkan ketinggian pada titik butiran yang kita cerap tadi. Okey, dapat tak? Dapat tak dia punya tu? Mudah sikit tachymetry. Dia cepat lah. Terus dapat bearing jarak pada butiran yang kita. Ini butiran yang tidak ketahui ni. Ini butiran yang tidak diketahui nilai bearing jaraknya. Tapi dengan konsep ukur tachymetry terus dapat. Terus dapat. Terus kita. Maknanya senang cerita, tachymetry ni dia boleh interpolation tadi lah. Daripada rujukan terabas dan juga ukur arah tadi, dia boleh interpolate balik kepada butiran-butiran yang tidak diketahui. Okay. Interpolate dengan menggunakan alat succession lah. Maknanya lebih tepat lah sebenarnya. Dia bukan interpolate keadaan kiraan, tapi dia alat tadi. Alat tadi ada value yang rujukan. So kita cerap dia, terus kita boleh dapat. Okay. Okay, ni dia terangkan lah. Saya dah terangkan tadi. Okay, ini contoh hasil daripada plan tachymetry. Okay, plan tachymetry. Nampak? Ni nampak ni dia punya butiran ni dia dah rancang tadi, dia akan cerap lah. So kat sini akan ada nilai ketinggian. Okey. Apabila ada ni bangunan, kita akan plot lah. Okey, kita akan plot. Tak nampak sangat Ini koordinat station terabas dia masukkan juga. Okey, station terabas. Okey, stesen terabas yang mana satu? Ini. Cuma dalam plan tachymetry kita tak tunjuk line dia. Kalau dalam plan terabas kita tunjukkan line bearing jarak. Tapi dalam ukur tachymetry, biasanya kita okey. Ini stesen ni, stesen 6, ini stesen berapa ni? Ini stesen dia ni. Ini adalah stesen terabas kita. Ada 4 ni. So kalau dalam plan terabas kita akan tunjukkan bearing jarak ni. Kita akan tunjukkan line dia ni. Tapi dalam tachymetry kita hiddenkan line ni. Kita just tunjukkan dia punya stesen terabas. Okey, yang ni tadi, yang ini yang kita duduk alat tadi. Alat duduk sini. Kita cerap ni, cerapkan bucu ni, cerap semualah. Ini sum lah, ini sum. Okey. Di dalam plan tachymetry kita akan hiddenkan line ni, kita akan tunjukkan butiran yang kita nak hasilkan tu. Okey, yang ni dia tak boleh plot kontur sebab apa? Sebab kawasan ini adalah kawasan mendatar, kawasan yang rata lah. Kawasan rata, jadi kontur tidak dapat diproses. Kalau kawasan yang berbukit-bukit, biasanya kita akan dapat proses kontur. Okey. Jadi dekat sini dia hanya masuk koordinat station saja. Inilah. Tapi line tak ada lah, dia masukkan koordinat. So dengan line lah butiran. So dia ada juga petunjuk. Okey, simbol-simbol tu dia ada petunjuk dia lah. So plan ukur yang sempurna perlu ada lokasi jaringan terabas. Inilah koordinat ni. Ada blok tajuk, butiran, lokasi, petunjuk, simbol, huruf ringkas, skala, tarikh, nama, juru ukur. Okey. Ada tanda utara dan grid koordinat. Utara, mana utara ni? Dan juga grid koordinat. Ni lah. Ni grid koordinat ni. Ni dengan ni Okey, utara, selatan. Okey, grid koordinat. Lepas tu garis kontur pada permukaan semula jadi. Kalau boleh ada ini sebab dia tak boleh hasilkan kontur sebab kawasan ni rata. Okey, padam garis terabas, tunjukkan kedudukan stesen terabas saja. So garisan terabas ni kita kena padam. Kita tunjukkan stesen saja. Okey. Itu adalah cara untuk kita plot tachymetry. Okey.